minta terangkan kepada kami semua bagaimana kesan ataupun implikasi jika masyarakat belum mahu lagi membayar zakat kepada zakat Pulau Pinang ataupun amil yang bertauliah. Apa akan jadi, apakah kesan yang akan terjadi terhadap golongan asnaf di muka bumi Allah Pulau Pinang ni? Falyatafaddal ma'jurah. Bismillah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita kena ingat dalam hidup berkait tentang zakat ni orang, tapi ustaz kadang kita pun tak salah juga orang kita ni. Dia nampak zakat ni fitrah ha. Zakat fitrah dia nampak tu zakat tayang raya je tu yang dia ingat pun. Yang lain-lain dia tak peduli dah. Tuan-tuan kalau pakai zakat hak tu saja macam mana nak memacu ekonomi umat apa semua ni. Dia yang penting kita zakat ni ada dua. Pertama disebut badaniyah, yang kedua maliyah. Pertama badaniyah tu yang zakat fitrah itulah. Kedua maliyah ni sama ada emas, perak, simpanan, perniagaan emas macam Datuk sebut tadi, emas yang disimpan, yang dipakai. Tuan-tuan kalau tengoklah akak-akak ni semua, mami-mami ni tengok emas yang dipakai tu, la ilaha illallah, daripada telinga tu sampai kaki beling-beling tu sengat, kalau 2 kilo jalan bengkok dah tu. Kira-kira tu lebih patut bayar dah tu. Sebab tu kita ni, kita bukan apa. Allah Ta'ala ada sebut dalam Quran, nanti boleh tengok samalah. Kata Allah Ta'ala dalam Quran surah Taubah ayat 35, bagi orang yang enggan, engkar, tak mau bayar zakat ini, malah dikuatkan lagi dalam hadis pun, harta yang dia simpan tak dizakatkan nanti kelak di hari akhirat, semua harta dia tu nanti akan dihimpunkan dan seolahnya dijadikan sereka, akan dijadikan satu alat untuk seksa balik orang-orang yang empunya pemilik harta tu yang dia tak zakatkan masa di dunia dulu. Jangan main-main. Semua harta kita tu nanti tak tahulah Tuhan nak buat macam mana, akan dijadikan alat untuk seksa balik orang hak sengaja tak mau dan enggan, engkar bayar zakat. Sebab itu ni satu ancaman yang kita semua nak kena ingat. Sebab kita ni tuan-tuan, macam tadi Datuk pun sebut, berkait tentang soal bayaran ataupun kita melunaskan zakat ni tidak melalui amil maupun melalui pusat zakat ataupun zakat Pulau Pinang sendirilah, akan memberikan impak yang banyak masalah. Sebab kita ni, kita main agak-agak tak boleh, nampak dia macam susah. Ada orang tuan-tuan pakai baju dia jenis tak smart sangat. Ada orang memang macam tu. Saya ambil contoh ya. Macam zaman Nabi dulu, para sahabat ada macam-macam sifat perangai, karakter. Salah seorangnya Sayyidina Umar Al-Khattab. Sayyidina Umar Al-Khattab, walaupun beliau terkenal dengan seorang sahabat yang ada berbelas tampalan pada baju. Tuan-tuan jangan bayang selekeh. Dia ada berbelah tampai pada baju ni, baju bertampai. Malah ni mana ada baju tampai. Semua segak semua. Walaupun dia begitu, tapi kuda yang dia pakai, kuda paling mahal dekat tanah Arab. Tu kena ingat. Artinya kita tak boleh nak judge orang berdasarkan pandangan luaran saja. Kita tak tahu dia punya harta dia banyak macam mana. Kita kata sian kat dia, kira zakat lah no, kira zakat. Kita tak tahu harta dia banyak mana. Dulu ada satu jabatan kebajikan masyarakat, saya tak mau sebutlah negeri mana. Dia masa tu dibuat serbuan masa tu, ada maklumat. Ada satu serbuan masa tu, geng-geng yang duk minta sedekah, minta sumbangan, minta sedekah. Ada yang kata gelandangan apa ni lah, duduk minta duit ni kan. Jadi jabatan kebajikan ni sekali tu panggil ni semua apa semua. Tuan-tuan, ada salah seorang daripada ramai-ramai yang duk peminta sedekah tu. Ni memang syok ni. Saya pun dengar dia cerita, terkejut monkey, you know. Terkejut beruk lah, terkejut tu dia. Tuan-tuan tahu apa dah? Salah seorang yang depa tangkap lah, kita kata salah seorang duk minta ni pasal satu image. Sesebuah negeri kalau duk bersepah orang minta ni, pelancong nampak tak cantik lah, tak smart, menuju ke arah maju duk minta duit lagi. Jadi dalam ramai-ramai tu tangkap seorang tu kena siasat. Tuan-tuan tahu dia cerita pengalaman dia duk kutip-kutip derma ni. Sehari dia kutip derma, dia boleh dapat 10,000 sehari. Tuan-tuan, dan macam-macam trik lah dia pakai, buat bengkok tangan, seluk dan baju, buat lagu tu ke apa, tak tahu kaki dia selip. Lepas nak hidup kan, buat macam-macam cara.
Sehari 10,000. Melengung kita berniaga nasi lemak. Tu dia. Mentadah 10,000 sehari. Tu kita nak kata lagu mana? Kira zakat lah. Tak boleh. Sebab itu kita kena, bayaran zakat ni dia mesti kepada ahlinya. Yang meneliti, yang mengkaji, yang lebih arif tentang bagaimana untuk nak pengagihan yang sempurna mengikut syarak. Kena. Sebab itu saya menyerulah, kita semua kena ingat. Dalam kehidupan kita ni, kok mana pun soal zakat adalah benda yang berkait dengan kita. Kalau tak selesai, tak langsai, ia bukan setakat hutang kita dengan manusia saja, tapi hutang kita dengan Allah. Baik itu orang siapa-siapa kerja di Pulau Pinang, bayar zakat dekat Pulau Pinang. Pasal apa? Kalau tuan-tuan tak bayar, seolah-olah tuan-tuan khianat kepada asnaf ataupun orang-orang yang layak menerima. Khianat. Sepatutnya dia dapat, tapi dia tak dapat. Akibat kerana kita enggan, engkar. Jangan. Kita ni dalam hidup ada berapa saksi? Berapa saksi? Dia pakai lagu pengantin ni duk tanya saksi pula. Dan hak tengah tu tak apa, dia lupa samping. Tak apa. Berapa saksi dalam hidup kita? Pertama, Allah. Allah Ta'ala. Allah kita tak boleh nak cong. Allah Ta'ala siang malam CCTV paling power tengok kita. Kedua, saksi kita siapa dia? Yang kedua. Siapa? Malaikat. Malaikat. Paling-paling pun malaikat kanan kiri ni. Kanan kiri. Kanan kiri kita. Sungguh kau Ustaz? Sungguhlah. Semayang tadi bagi salam kat siapa? Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tak dengar dia jawab pun. Memanglah tak dengar. Awak nak dengar sangat ke? Assalamualaikum salam. Mati. Malaikat jadi saksi. Ketiga yang jadi saksi kita siapa dia? Anggota badan. Yang anggota badan kita semua jadi saksi ni. Tangan kita duk pegang apa? Anak darah orang ke? Anak apa ni? Duk pegang tangan, duk raba apa ni? Mata. Duk tengok apa? Tengok Quran ke? Tengok paha ayam ke? Paha Cina ke? Paha apa duk tengok ni? Kaki. Duk melangkah pergi mana? Kedai tapak kaki yang muai ke apa ni? Ni tapak. Semua jadi saksi depan Allah. Yang keempat, saksi kita siapa dia? Binatang. 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 Binatang jadi saksi di akhirat nanti. Oh, don't play. Oh, kita hari ni tak tahu duk cekik kucing buh dalam mesin basuh lah apa. Oh, dekat akhirat dia tuntut. Pak Haji tu relax nak masuk syurga. Dia panggil. Pak Haji, sini. Oh, dulu ceruk dengan ayat panas. Ceruk, faham? Al-ceroko. Sini panggil ceruk lah no. Curah. Ceruk lah. Saya orang Sikh. Jadi orang Sikh ni kadang tak klik kapung awal. Aku tak keluar Sikh lagi ni. Jenuh pedor ni. Dah, dia nak buat apa? Binatang pun boleh jadi saksi. Dan yang kelima jadi saksi kita siapa dia? Manusia. Manusia jadi saksi. Oh, jangan main-main lah tuan-tuan. Baik itu hidup atas dunia, buat baik dengan semua orang. Buat baik dengan semua orang. Ingatlah tuan-tuan, kita kelak nanti di akhirat, kita tak tahu timbang mizan kita berat belah mana. Berat belah baik ke berat belah dosa kita tak tahu. Nanti kelak, bacalah kita saya sebut tadi sedap tuan-tuan. Ada orang yang akan merayu-rayu minta pada Allah, ya Allah, orang tu dia dulu pernah sedekah pada saya. Dia dulu yusalluna ma'ana, semayang dengan kami. Wa yuhajjuna ma'ana, buat haji dengan kami. KT 08 Maktab 80. Tak tahulah contoh. Wa yasumuna ma'ana, puasa dengan kami. Dia jadi saksi. Ni kita duk sedekah maupun bayar zakat, dia akan jadi saksi. Sebab itu jangan main-main tuan-tuan. Sampai akhirat cerita ni cerita panjang. Sebab itu saya bab-bab hutang, kita ni selagi hidup tak selesai, tak mau bayar ni kira berhutang lah kita ni seolahnya. Jangan main-main tu. Dari zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi tuan-tuan nak semayangkan satu jenazah. Tiba-tiba Nabi tanya dengan orang sekeliling, jenazah ni ada hutang tak? Ada hutang tak jenazah ni? Tiba ada seorang situ bagi tahu kata, ya Rasulullah, jenazah ni ada hutang juga. Ada. Berapa banyak? 2 dinar. 2 dinar.
2 dinar convert duit kita berapa nah? RM6 lebih ke apa? Tak mana pun, bukan 600, 6 juta, tak. RM6 lebih kurang. Apa Nabi buat? Nabi nak balik tu. Cancel, tak mau semayangkan jenazah kawan tu. Nabi tak mau semayangkan jenazah yang ada hutang 2 dinar tu. Loh, 2 dinar je pun. Nabi nak ajak, Nabi sangat ambil serius tentang hutang. Hak kita terhadap Allah, hak sesama manusia, kena settle sebelum mati. Sebab tu orang beriman, tak ada masa nak buang masa ni semua. Dia fikir apa lagi aku tak selesai ni dengan Allah, dengan manusia. Semayang aku hak belum qada ke, puasa hak belum aku qada ke apa, zakat aku ke apa lagi, aku janji mana aku tak tunai. Dia mesti ingat. Nabi tak mau semayang tu. Sampailah tampil seorang sahabat, Abu Qatadah radhiyallahu an. Kata Abu Qatadah, ya Rasulullah, alayya dainuhu. Hutang dia saya bayar. Saya bayar hutang dia. Baru Nabi semayangkan jenazah tu. Oh tuan-tuan. Tapi esoknya Nabi tanya, wahai Abu Qatadah, kau dah janji semalam nak bayar hutang kawan tu, arwah tu. Dah bayar dah? Oh tak dan lagi ya Rasul, minta maaf, sibuk sikit ni, ada program kanibal apa ni. Contohlah ya, minta maaf lah ya Rasul. Esok Nabi tanya lagi, dah bayar dah hutang? Oh Nabi hari-hari tu. Hari-hari tanya. Pasal Nabi ni dia ambil berat sungguh. Dia sayang umat dia. Dia tak mau ada hak sangkut-sangkut. Semua smart tag mah. Smart tag pun sangkut ke? Nabi tanya lagi. Lepas pada esok tu. Dah bayar dah? Kata Abu Qatadah. Ya Rasulullah. Dah. Saya dah bayar dah. Tuan-tuan. Dan Abu Qatadah kata. Ya. Saya dah bayar. Apa kata Nabi? Al-an. Bardatshu jildatuhu. La ni. Sekarang baru sejuk kubur dia. La ni. Baru sejuk kulit dia di bawah sana. Sebab tu Nabi tanya hari-hari. Kesian kat dia, panas duduk bawah sana. Selagi tak bayar, selagi tak tunai. Wahai anak-anak, mak ayah kita ada hutang tak? Mak ayah kita selama hidup ada tak benda hak dia tak selesai? Tanda anak yang soleh ada 5 perkara tanggungjawab. 1 je saya sebut, 4 panggil lain kali. Nampak dia punya promote? No? Apa dia? Iaitu melunaskan hutang mak bapak. Ingatlah tuan-tuan. Wallahu a'lam. Oh, keras semua. Jadi nak lagi ke? Dah habis 15 minit.